terus. Hah? Dalam rekaman ini, orang ramai dilihat sedang bertungkus lumus mengangkat seekor ular sawah gergasi sepanjang kira-kira 8 meter yang baru saja ditangkap di kawasan perkebunan berhampiran. Pada pandangan pertama, ia mungkin kelihatan seperti kejayaan penduduk kampung menangkap reptilia berbahaya yang berkeliaran di sekitar kampung. Namun ada sesuatu yang mengundang tanda tanya. Jika diperhatikan dengan teliti, bahagian perut ular itu kelihatan membesar secara luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar di dalamnya. Semakin lama warga desa memerhati, semakin kuat rasa curiga mereka. Apa yang bakal ditemui beberapa ketika kemudian bukan sahaja mengejutkan warga desa, malah menggemparkan seluruh Indonesia apabila rakaman ini mula tular di media sosial. Lanuti ialah seorang petani berusia 61 tahun, berasal dari Kelurahan Majapahit, Kecamatan Bautuga. Seperti kebanyakan warga desa di kawasan itu, dia menjalani kehidupan yang sederhana dengan mengusahakan kebun serta mengurus ternakan miliknya. Lanuti dikenali sebagai seorang yang rajin bekerja dan sering menghabiskan sebahagian besar waktunya di kawasan kebun. Setiap hari, dia akan keluar ke kebun untuk memeriksa tanaman dan memberi makan ternakan. Aktiviti itu sudah menjadi rutin hariannya sejak bertahun-tahun lamanya. Pada 4 Julai 2025, sekitar jam 7 pagi, seperti kebiasaannya, Lanuti keluar menuju ke kebunnya sekitar 500 meter dari rumahnya dengan menaiki motosikal. Sebelum keluar, dia sempat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan memberitahu bahwa dia mahu pergi memberi makan ternakannya. Namun sehingga menjelang malam, Lanuti masih belum pulang ke rumah. Keluarga yang mula bimbang kemudian menghubungi saudara mara dan penduduk sekitar sebelum usaha pencarian dijalankan di kawasan kebun miliknya. Namun usaha pencarian pada malam itu gagal menemui sebarang petunjuk. Pada keesokan harinya, pencarian diteruskan semula di kawasan sekitar. Tidak lama kemudian, mereka menemui sesuatu yang mencurigakan. Sekitar 20 meter dari lokasi, penduduk kampung menemui seekor ular sawah gergasi sepanjang kira-kira 8 meter sedang terbaring di celah semak dengan perut yang membuncul luar biasa. Kecurigaan warga desa semakin kuat ketika mereka cuba menghubungi nombor telefon bimbit Lanuti dan terdengar bunyi deringan telefon dari dalam tubuh ular tersebut. Ular itu kemudian dibawa menuju ke jalan ladang. Kira-kira 9 orang dewasa mengangkat reptilia gergasi itu dan membawanya ke kawasan terbuka untuk dibelah. Tunggu sarung, Pak. Ih, besar ularnya nih. Saat perut ular itu dibelah, tubuh Lanuti ditemui dalam keadaan masih utuh di dalamnya. Penduduk yang menyaksikan momen itu menjadi histeria dan ada yang menangis apabila melihat jasad mangsa berada di dalam tubuh ular tersebut. Proses mengeluarkan jasad mangsa dilakukan dengan berhati-hati dan disaksikan oleh ramai penduduk kampung. Selepas berjaya dikeluarkan, jasad Lanuti segera dibawa ke rumah keluarga sebelum dikebumikan tidak lama selepas itu. Ular sawah sepanjang kira-kira 8 meter itu dipercayai menyerang Lanuti ketika dia berada di kebun. Mangsa dipercayai terlebih dahulu dililit sehingga tidak berdaya sebelum ditelan secara keseluruhan oleh ular tersebut. Peristiwa tragis ini bukanlah yang pertama kali berlaku di Indonesia. Negara itu pernah dikejutkan dengan tragedi hampir serupa yang menimpa Akbar Salubiro pada tahun 2017. Lelaki berusia 25 tahun itu dilaporkan hilang selepas keluar menuai kelapa sawit di sebuah ladang di Sulawesi Barat. Operasi pencarian yang dijalankan oleh penduduk kampung membawa kepada penemuan seekor ular sawah sepanjang kira-kira 7 meter dengan perut yang membesar. Jasad Akbar ditemukan di dalam perut reptilia berkenaan. Kes ini mendapat perhatian dunia dan menjadi antara kes pertama yang didokumentasikan secara jelas melibatkan seorang manusia dewasa ditelan sepenuhnya oleh ular sawah.
Bagaimanapun setahun kemudian, Indonesia sekali lagi dikejutkan dengan kejadian hampir sama apabila seorang wanita bernama Watiba berusia 54 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam perut seekor ular sawah sepanjang kira-kira 8 meter di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Watiba seorang petani dari desa Persiapan Lawela dilaporkan keluar ke kebun jagungnya pada petang sambutan Aidilfitri. Namun sehingga jam 6 pagi keesokan harinya, Watiba masih tidak pulang ke rumah. Setelah usaha pencarian dijalankan, warga desa menemui seekor ular sawah berukuran kira-kira 7 meter yang perutnya kelihatan membesar berhampiran kawasan kebun tersebut. Selepas dibelah, jasad Watiba ditemukan di dalam perut reptilia itu. Di Indonesia, beberapa kes terpencil melibatkan ular sawah yang menyerang manusia telah dilaporkan dalam dekad terakhir, terutamanya di kawasan Sulawesi, di mana kawasan hutan, ladang dan penempatan manusia saling bertindih. Ular sawah hidup di habitat seperti hutan hujan tropika, sungai, paya, ladang, dan kawasan pinggir kampung. Ia merupakan pemangsa oportunis yang biasanya memburu haiwan kecil hingga sederhana seperti tikus, burung, dan mamalia liar. Ular sawah tidak memburu manusia dan hanya bertindak apabila terdapat peluang, biasanya dalam situasi pertemuan rapat dengan mangsa yang sesuai saiznya. Walaupun kejadian seperti ini sangat jarang berlaku, risiko boleh meningkat apabila ular bersaiz besar memasuki kawasan penempatan manusia, terutamanya di kawasan yang mengalami perubahan habitat akibat pembukaan hutan dan perluasan aktiviti pertanian. अच्छा मैं लेके अंदर डाल लेके आ। लेके पी जा। Rekaman ini memperlihatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun sedang menyambut hari jadinya. ले कर एक पेन ज्यादा ले आनी इधर या घूम गया कर दी तस्वीर करा Suasana pada malam itu kelihatan penuh kegembiraan. Dia tersenyum ceria di hadapan kek hari jadinya. पापा तुसी भी माड़ा जा आंख ला दो इनु नहीं यहाँ करा दो अरे बाबा Rekaman seperti ini mungkin sekadar kenangan manis yang direkam untuk dikenang pada masa hadapan. Sambutan hari jadi yang sederhana dipenuhi gelak tawa, ucapan selamat dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Namun tiada siapa menduga bahawa momen ini akan bertukar menjadi satu peristiwa yang penuh kesedihan sehingga meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga ini buat selama-lamanya. Manvi seorang kanak-kanak perempuan berasal dari India. Dia dan adik perempuannya yang berusia 8 tahun mula tinggal di rumah nenek sebelah ibu mereka di Patiala selepas kedua orang tuanya berpisah kira-kira 8 tahun yang lalu. Pada 24 Mac 2024, Manvi bersama keluarganya menyambut ulang tahunnya yang ke-10 dalam sebuah majlis yang sederhana. Beberapa jam sebelum itu, sekitar jam 6 petang, Ibu Manvi telah menempah sebuah kek berperisa coklat secara dalam talian melalui aplikasi pengantaran makanan. Sekitar jam 7 malam, Manvi memotong kek hari jadinya. चलो काटोगे कि चलो खत्म करो मैं तेरे खिलाया नहीं खिलाता तू खिलाता ही नहीं चॉकलेट खिलाता ले हट खिला Rekaman video sambutan itu memperlihatkan wajah Manvi yang masih sehat dan ceria. Adik perempuannya turut kelihatan berada di sisi, menyuapkan sedikit kek ke mulut dalam suasana penuh keakraban keluarga. आप ये बस गाल खा ले पागल है कुत्ता यार कैसे तेरा दिमाग खराब हो गया पागल हो गई तू Majlis itu hanyalah sambutan ringkas hari jadi tanpa sebarang persiapan besar. Sekitar jam 11 malam, seluruh ahli keluarga mula jatuh sakit. Mereka mengalami muntah secara tiba-tiba, disusuli rasa loya dan ketidakselesaan yang semakin kuat. Tubuh mereka menjadi semakin lemah dan tidak bermaya.
Manvi dan adik perempuannya adalah antara yang paling teruk terjejas. Namun adik perempuannya dilaporkan sempat memuntahkan semula makanan yang dimakan. Sekitar jam 2 pagi, Manvi sempat mengadu bahawa mulutnya terasa sangat kering serta mengalami rasa dahaga yang luar biasa. Menjelang jam 4 pagi, tubuh Manvi menjadi semakin merosot sehingga dia tidak sadarkan diri. Ahli keluarga segera membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Doktor berusaha sedaya upaya memberikan rawatan kecemasan termasuk bantuan oksigen. Namun begitu, kondisinya terus merosot. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, hanya beberapa jam selepas menyambut ulang tahun kelahirannya, Manvi akhirnya disahkan meninggal dunia. Keluarga masih belum mendapat jawapan yang jelas tentang apa sebenarnya yang berlaku. Apa yang mereka tahu hanyalah satu perkara yang sama. Kesemua mereka jatuh sakit hampir serentak. Simptom yang muncul juga hampir sama. Mereka mula menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Keluarga Manvi membuat laporan polis dan menuduh bahawa kek itu mungkin mengandungi bahan berbahaya. Beberapa jam sebelum sambutan hari kelahiran Manvi, ibunya telah menempah kek itu secara dalam talian daripada sebuah kedai yang dikenali sebagai Kek Kanha melalui aplikasi online. Namun siasatan awal mendapati terdapat beberapa perkara yang mencurigakan. Alamat yang tertera pada risit didakwa tidak ada kedai bernama Kek Kanha di alamat berdaftar di Patiala. Polis mengesyaki operasi tersebut mungkin merupakan dapur maya yang hanya beroperasi melalui aplikasi penghantaran makanan tanpa premis fizikal yang jelas. Sementara itu, hasil ujian makmal mendapati kek tersebut mengandungi paras tinggi sakarin, iaitu sejenis pemanis tiruan yang digunakan dalam makanan dan minuman rendah gula. Namun dalam kes ini, tahap kandungan yang ditemui berada pada paras yang sangat tinggi berbanding penggunaan biasa dalam industri makanan. Pengambilan atau penggunaan bahan ini dalam jumlah yang berlebihan boleh menyebabkan tahap glukosa dalam darah meningkat dengan sangat cepat dan berisiko kepada kesihatan. Namun punca sebenar kematian Manvi masih menunggu laporan penuh daripada pakar perubatan. Walau bagaimanapun kes ini pada peringkat awal masih diklasifikasikan sebagai keracunan makanan. Dari cerita ini, ada beberapa pengejaran penting yang boleh kita ambil, terutama dalam konteks kebiasaan memesan makanan melalui aplikasi online. Tidak semua makanan yang dipesan secara dalam talian datang dari persekitaran yang kita boleh lihat atau nilai sendiri tahap kebersihannya. Kita tidak mengetahui keadaan sebenar di belakang tabir, termasuk aspek kebersihan. Kita tidak mempunyai jaminan sama ada bahan makanan disimpan dengan betul, masih segar atau bebas daripada pencemaran. Kesimpulannya, penggunaan perlu lebih berhati-hati dan berwaspada dalam memilih sumber makanan yang tidak diketahui latar belakangnya serta lebih peka terhadap risiko yang mungkin wujud di sebalik kemudahan pesanan makanan secara dalam talian kerana satu kecuaian boleh membawa kesan yang serius termasuk gangguan kesihatan dan kadangkala boleh meragut nyawa. 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Pada 24 Februari 2020, Sarah Boone membuat panggilan kecemasan 911 dari kediamannya di Winter Park, Florida, memaklumkan bahawa teman lelakinya, Josh Torres Jr., telah meninggal dunia. Now tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing. And like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. Menurut Sarah, pada malam sebelumnya, mereka memutuskan untuk bermain permainan sembunyi-sembunyi. Teman lelakinya dikatakan masuk ke dalam sebuah beg pakaian besar. Sarah mengatakan dia secara tidak sengaja tertidur meninggalkan Josh di dalam beg itu sepanjang malam. Apabila dia bangun keesokan harinya, dia mendapati teman lelakinya sudah tidak bernyawa. Right, is he breathing? No. I need you to get him on the floor flat on his back for me, okay? I tried giving him CPR.
Yeah, okay. But nothing happened. He's purple. But- Please! Wait. He's stiff and purple. Operator Italian mengarahkan Sarah supaya terus melakukan tekanan dada sementara menunggu bantuan kecemasan tiba. Keep on pumping his chest for me. I don't need you to stop and talk or anything. I just want you to count out loud for me, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasukan paramedik tiba di lokasi sekitar jam 1 petang. Namun malangnya, mereka mengesahkan bahawa Josh telah meninggal dunia. Mayat Josh ditemui berhampiran pintu utama bersama sebuah beg pakaian berwarna biru. Pemeriksaan awal turut menemukan luka kecil pada bibirnya serta kesan lebam di sekitar matanya. I fell asleep. When did you do CPR? This morning, 1 o'clock right now. I was awake, but I actually got out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs, and I was like, oh, he's in the suitcase still. Sarah banyak memberi kerjasama kepada anggota polis. Wajahnya masih kelihatan cemas berikutan tragedi yang baru menimpanya. All we had was a bottle of wine. Literally, just a bottle of wine. Okay. Then we decided to play hide and seek. I was awake, but I totally forgot that he was in the suitcase. Pada petang hari yang sama, Sarah memberikan kebenaran kepada penyiasat forensik untuk memeriksa dan memuat turun kandungan telefon bimbitnya. Namun, siasatan mula berubah arah apabila bukti yang ditemui tidak selari dengan kenyataan awalnya. Pasukan penyiasat menemui 2 rakaman video dari telefon bimbit Sarah yang direkam pada malam kejadian. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. F*** you. Sarah. F*** you. Sarah. Stupid. Rakaman menunjukkan Josh masih hidup di dalam beg pakaian sambil merayu meminta pertolongan. Dia kedengaran sukar bernafas dan berulang kali meminta Sarah membebaskannya. Sebaliknya Sarah dilihat ketawa dan mengejeknya. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Rekaman kedua pula menunjukkan Josh masih memanggil nama Sarah sambil meminta bantuan. Sarah. Real ransom. Might want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. Real ransom. Sarah. I can't breathe, babe. Oh. That's what Sarah. I feel like when you ching on me. Sarah. You. Fucking breathe, Sarah. You should probably shut the fuck up. Sarah. Penemuan video-video itu menyebabkan siasatan berubah sepenuhnya. Apa yang pada awalnya kelihatan seperti satu kemalangan, mula dilihat sebagai kemungkinan satu perbuatan jenayah. Bukti inilah yang membawa kepada penahanan Sarah Boone dan pertuduhan pembunuhan darjah kedua terhadapnya. Sarah dan teman lelakinya mempunyai sejarah hubungan yang penuh konflik dan pergolakan. Pasangan ini sering terlibat dalam pertengkaran yang membawa kepada campur tangan pihak berkuasa. Sepanjang tahun 2018 dan 2019, kedua-duanya pernah membuat laporan antara satu sama lain berkaitan dakwaan serangan fizikal. Josh beberapa kali ditangkap atas dakwaan mencederakan Sarah, manakala Sarah juga pernah ditahan atas dakwaan mencekik Josh. Walaupun hubungan mereka sering bergolak dan dipenuhi konflik, mereka tetap meneruskan kehidupan bersama. Ketegangan ini akhirnya menjadi latar kepada malam kejadian. Pada malam itu, Sarah dan Josh menghabiskan sebotol wine sebelum memutuskan untuk bermain permainan sembunyi-sembunyi. Sarah berkata dia bersembunyi di bilik mandi tingkat atas, namun Josh tidak mencarinya. Selepas beberapa ketika, dia turun ke bawah dan menemui Josh di ruang tamu. Ketika itulah mereka dikatakan mendapat idea untuk menjadikan permainan tersebut lebih lucu. Mereka memutuskan supaya Josh masuk ke dalam sebuah beg pakaian berwarna biru. Menurut Sarah, Josh masuk ke dalam beg itu secara sukarela. Sarah mendakwa dia menganggap Josh mampu keluar sendiri. Sekitar jam 12:30 malam, Sarah naik ke tingkat atas untuk tidur, sementara Josh masih berada di dalam beg pakaian di ruang tamu.
Keesokan paginya, sekitar jam 11 pagi, Sarah terjaga dan mula mencari George di sekitar apartmen namun tidak menemuinya. Ketika itu, dia teringat tentang beg pakaian tersebut. Sarah kemudian membuka zip bag itu dan mendapati George sudah tidak bernyawa. Hasil bedah siasat mengesahkan bahawa George meninggal dunia akibat sesak nafas. Selain itu, beberapa kesan lebam dan kecederaan pada tubuhnya turut menunjukkan kemungkinan berlaku pergelutan sebelum kematiannya. Namun bukti yang paling penting, bagaimanapun ialah rakaman video yang ditemui dalam telefon bimbit Sarah. Penemuan video itulah yang akhirnya mengubah arah keseluruhan siasatan dan menjadi antara bukti utama yang digunakan terhadap Sarah pun di mahkamah. Setelah hampir 5 tahun melalui proses perbicaraan, juri akhirnya mendapati Sarah bersalah atas tuduhan pembunuhan darjah kedua. Pada Disember 2024, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atasnya.